Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Ini kisah Sultan Mahmud, Sultan Melaka yang terakhir sebelum datangnya Portugis ke bumi Melaka. Tahun 1488, Sultan Alauddin Riayat Shah mangkat dan seorang putra muda diangkat menjadi sultan. Namanya Sultan Mahmud Shah. Baginda akan mencatat sejarah sebagai Sultan terakhir Melaka. Tetapi kisahnya bukan hanya tentang kejatuhan, ia juga kisah lawan balik, dendam, dan warisan yang bangkit semula. Pada awal pemerintahannya, Sultan Mahmud Shah dibantu oleh tokoh penting negara, Tun Perak, bendahara paling berwibawa dalam sejarah Melaka. Melaka berkembang pesat sebagai pelabuhan antarabangsa, diiktiraf oleh dunia Arab, Cina, India dan seantero Nusantara. Beliau banyak membantu Sultan Mahmud dalam urusan pentadbiran Melaka, sehingga Melaka menjadi salah satu pelabuhan yang terkenal bagi pedagang luar. Selepas kemangkatan Tun Perak, tempatnya diganti oleh Tun Mutahir. Beliau bijak dalam hal ehwal perdagangan, namun menjadi sasaran iri hati dan fitnah di istana. Sultan Mahmud yang sebelumnya iri hati atau murka terhadap Tun Mutahir kerana merahsiakan anak perempuannya Tun Fatimah dari pengetahuannya. Tokoh seperti Raja Mendeliar dan Sikitul menyebarkan khabar angin bahawa Tun Mutahir mahu menjatuhkan Sultan. Sultan Mahmud tanpa siasatan menyeluruh memerintahkan pembunuhan seluruh keluarga bendahara, termasuk anak kandanya Tun Fatimah, yang kemudiannya dipaksa menjadi permaisuri. Peristiwa ini menjadi titik hitam yang menghantui baginda sepanjang hayat. Armada pertama Portugis tiba di Melaka, diketuai oleh Diogo Lopes de Sequeira. Mereka cuba menjalin hubungan dagang, tetapi tingkah laku mereka mencurigakan. Orang Portugis ditahan dan akhirnya diusir. Namun 2 tahun kemudian, 1511, Portugis kembali, kali ini diketuai oleh Afonso de Albuquerque, Gubernur Goa, dengan misi menakluk kota Melaka, bukan tujuan untuk berdagang. Ramai menyangka Melaka mudah tumbang, tetapi itu mitos kerana mustahil bagi negeri yang sudah menjadi tumpuan seluruh Nusantara dan Eropah mempunyai peralatan perang yang masih ketinggalan. Melaka ketika itu mempunyai tembok pertahanan sekitar kota puluhan meriam, buatan tempatan dan import, tentera, bergajah, pemanah, pendekar armada, kapal perang diketuai oleh Laksamana Hang Nadim Portugis, terkejut dengan ketahanan Melaka. Pertempuran sengit berlangsung hampir 2 minggu. Tetapi akhirnya, disebabkan pengkhianatan dalaman dan kekuatan teknologi meriam Portugis yang lebih canggih, Melaka jatuh pada 15 Ogos 1511. Sultan Mahmud Shah dan keluarganya melarikan diri ke Bentayan, Muar, kemudian ke Pago, Kuala Linggi, dan akhirnya ke Kampar, Sumatera. Tapi baginda tidak menyerah. Dari luar kota, Sultan Mahmud merancang serangan balas. Baginda bekerja sama dengan Panglima Setia, Hang Nadim, untuk melancarkan serangan laut terhadap pelabuhan Portugis di Melaka. Dari tahun 1511 hingga 1516, tentera Sultan Mahmud dan Hang Nadim melancarkan serangan berulang terhadap Portugis. Kapal-kapal Portugis dibakar di Selat Melaka. Rantau Melaka dikepung dari laut dan darat Portugis terpaksa memohon bekalan dan bantuan dari Goa. Kerana kedudukan mereka semakin terancam, laporan dari sumber Portugis sendiri mengakui bahawa mereka hampir hilang kawalan ke atas Melaka akibat serangan berterusan dari pasukan Sultan Mahmud. Tahun 1516, Portugis bertindak balas. Mereka menghantar armada laut besar menyerang pangkalan Sultan Mahmud di Bentan dan lokasi strategik lain. Hang Nadim mengetuai pasukan pertahanan dengan gigih, namun pasukan Portugis terlalu ramai dan dilengkapi senjata berat. Pangkalan Melaka yang terakhir di sekitar Tanah Melayu mula runtuh satu demi satu. Sultan Mahmud akhirnya berundur sepenuhnya ke Kampar, Sumatera, tempat baginda mangkat sekitar tahun 15 Jaburulban. Walaupun baginda gagal merampas kembali kota Melaka, warisan perjuangan Sultan Mahmud tidak terhenti di situ. Daripada zuriat dan sisa kerajaan Melaka, lahirlah Kesultanan Johor Riau, diasaskan oleh putra baginda Kesultanan Perak, yang menerima putra diraja Melaka sebagai Sultan pertama, Kesultanan Pahang, yang terus menentang Portugis dari timur dendam terhadap Portugis kekal dalam darah warisnya. Hingga berkurun kemudian, Melaka terus menjadi medan pertikaian antara kuasa-kuasa besar.
Sultan Mahmud Shah bukan sultan yang sempurna. Beliau mudah dipengaruhi dan pernah melakukan kesilapan besar dalam istana. Namun baginda juga raja yang tidak pernah menyerah kalah, yang melawan penjajahan hingga ke hujung nyawa, dan mewariskan api perjuangan kepada seluruh alam Melayu. Kejatuhan Melaka adalah titik mula penjajahan, tetapi juga titik mula kesedaran Melayu menentang kuasa asing. Dari api yang padam di Melaka, bangkit bara baru di Johor, Perak dan Pahang. Sultan Mahmud Shah bukan hanya sultan terakhir Melaka, tetapi pembakar semangat perjuangan tanah air yang tidak pernah padam